Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah untuk siri Kemaruk telah pun habis. So, akak nak continue dengan siri seterusnya di mana siri kisah-kisah kali ni lah ditulis juga oleh novelis yang bernama Faizul Izam. Jadi kisah kali ni bertajuk Tokak. Kisah Tokak ni dia ada 14 episod. Tapi akak akan cuba percepatkan. Akak akan buat 5 episod dan 4 episod untuk bagi hadiah kepada korang yang mana mengikuti episod Kemaruk. Sebab ramai kan yang buat permintaan, akak nak lagi kisah bersiri, akak nak lagi kisah bersiri. So hari ni harinya bermula kisah bersiri yang terbaru. Sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan korang semua, akak nak bawakan korang untuk kisah siri bergenre seram komedi. Apa yang komedinya? Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan episod yang pertama dan akak akan teruskan sehingga episod yang kelima untuk siri kisah Tokak. Okey, kisah ni berkisahkan di sebuah perkampungan juga, sama macam kisah Kemaruk pada sebelum ni. Akak teruskan. Di sebuah kampung ni dia ada satu gerai tau. Orang ramai kelihatan berkerumun di gerai Pak Suib. Agak riuh jugalah, seperti ada sesuatu yang mereka sedang bualkan. Hah, Pak Kasim, cepat ke sini. Sarip dia menggamit sidang kampung yang nampak tergesa-gesa menghala ke arah gerai. Mereka yang berkerumun memberi laluan kepada Pak Kasim untuk duduk. Keadaan menjadi senyap sunyi seketika. Suib, bagi aku ais kosong. Mengah aku berjalan ke sini, kata Pak Kasim sambil dia termengah-mengah. Sesampainya ais kosong, Pak Kasim dia terus meneguk sampai licin ais tu. Punyalah dia memang dahaga sangat. Hah, apa cerita Sarip? Pak Kasim memulakan perbualan. Kampung kita ni ada hantu, kata Sarip separa memekik. Kok ia pun cakaplah perlahan sikit. Terkejut akulah. Pak Kasim dia mengurutkan dada dia. Serta-merta keadaan menjadi riuh. Semuanya bercakap sesama mereka. Macam-macam bunyi yang tak dapat difahami oleh Pak Kasim. Semua diam sekejap. Cerita satu-satu. Kalau semua nak bercakap, mana satu aku nak dengar ni? Sarip, ceritalah, sambung Pak Kasim. Betul Pak Kasim, kampung kita ni dah ada hantu. Buntal, kau cerita kat Pak Kasim. Kau cerita kat semua. Pak Kasim dia menepukkan dahi dia. Wow lah kau ni Sarip. Aku ingat kau yang nak cerita. Mana Buntal? Mana Buntal? Hah, cerita cepat. Buntal yang ada di celah mereka yang berkerumun mula tampil ke depan dan bercerita. Begini tu, malam tadi saya pergi ke Lombong, kononnya nak memancing ketutu. Masa saya tengah syok memancing sambil menikmati keindahan malam, tiba-tiba Buntal terdiam. Semua mata tertumpu ke arah Buntal. Semua tengok Buntal, semuanya diam menunggu apa yang tiba-tibanya. Tiba-tiba apa? Samion mencelah. Tiba-tiba Buntal terdiam lagi. Semua mata masih tertumpu ke arah Buntal, semata-mata nak tunggu sambungan tiba-tiba tu.
Aduh, naik tekanan darah aku melayan kau ni buntal. Tiba-tiba nak tibanya bila? Tiba-tiba, cepatlah. Tiba-tiba buntal terdiam lagi. Kali ni peluh dah penuh membasahi muka buntal. Aku tampau budak ni sekarang. Penat aku tak habis lagi ni. Orang lain tak boleh cerita ke? Pak Kasim dia melilau, dia memandang ke semua yang ada kat situ. Mana tahulah ada orang lain yang tahu kisah ni boleh cerita kan? Tapi tak ada. Sebenarnya Pak Kasim, kita orang ni pun tengah tunggu yang tiba-tiba tu. Sebelum Pak Kasim datang, dah 5 kali dia ulang tiba-tiba tu Pak Kasim. Jelas Sarip, sambil Sarip tu menyeringai, nak marah pun dia. Pak Kasim dia menepukkan dahinya lagi. Menepuk dia. Loh, kenapalah aku buang masa layan korang ni Semak otakku. Kau tahu tak? Kau takut nak cerita ke buntal? Buntal mengangguk kepala dia. Ya. Macam ni lah. Aku ni nak kena pergi ke pejabat Jeperun. Orang tengah tunggu aku nak meeting. Buntal petang ni datang rumah aku. Kau seorang je. Cerita kat aku je nanti. Faham? Buntal mengangguk lagi. Faham? Suib, aku kena bayar ke air kosong ni? Takkan belanja sidang ais kosong pun kau kedekut. Pekik Pak Kasim. Pak Suib keluar dari arah dapur. Kau ni Kasim, bukan ais kosong ni je. Dah macam-macam makanan, minuman kat kedai aku ni. Kau tak pernah bayar pun. Tak apalah, sidang punya pasal aku belanja lagi. Pak Kasim pun dia bangun dan dia terus beredar dari gerai tersebut. Geram pula aku tengok muka si buntal ni. Dahlah, aku pun nak caw. Sarip dia terus bangun dan dia beredar diikuti mereka semua yang ada kat situ, termasuklah buntal. Ni di ruang tamu rumah Pak Kasim pula. Masa tu dekat ruang tamu rumah Pak Kasim, Mak Melah, isteri Pak Kasim, sedang menghidangkan air kopi. Jemput minum buntal. Serup. Bunyi kopi panas dihirup buntal. Ceritakan apa yang terjadi. Kau tak sambung balik yang tiba-tiba tu? Aku backhand kepala kau kan? Okey Pak Kasim. Begini ceritanya. Masa tu dekat tepi lombong kan, saya nak pergi memancing. Tiba-tiba flashback balik semula di tepi lombong. Masa tu buntal ni tengah seronok memancing. Oh, siapakah yang datang bersama malam yang mengurangkan wajah siang hariku? Du. Si buntal tu menyanyikan lagu M. Nasir sambil leka memasang umpan. Ui, apa benda tu? Berbekalkan sinar bulan, si buntal dia ternampak seseorang di sebuah pangking di hujung lombong tersebut. Pangking tu kepunyaan Pak Kudut yang selalu berehat dekat situ sebab kebunnya Pak Kudut tu hanya bersebelahan sahaja dengan pangking tu. Siapa yang duduk malam-malam buta kat situ? Ni mesti tengah tunggu pasangan ni. Nak lah tu. Tak boleh jadi ni, tak boleh. Buntal dia bingkas bangun. Lepas tu dia terus berjalan perlahan-lahan ke arah pangking tersebut. Dia nak pastikan siapa sahaja yang tengah duduk dekat situ yang tak perasan dengan kehadiran dia. Buat-buat tak perasan ke tak perasan, macam tu lah. Apabila telah berada berdekatan, si buntal ni menyorok di balik pokok. Dia bertenggek lah dekat balik pokok tu kan. Dia mengamati betul-betul. Kelihatan seperti seorang perempuan yang duduk terbongkok-bongkok membelakangi buntal. Perempuan tu sedang melakukan sesuatu sambil mengeluarkan bunyi seakan-akan seperti seekor kucing sedang lahap meratah makanan. Apa dia buat tu? Kata buntal dalam hati. Buntal dia beranikan diri dia untuk menegur perempuan tu. Sebelum tu, habis dibacanya macam-macam surah yang dia boleh ingat, dia baca semua, termasuklah doa makan korang. Dia pun keluar dari persembunyian dia tu. Dia beranikan diri ni. Cik buat apa kat situ? Tak elok duduk sini sorang-sorang. Tegur buntal elok je. Tiba-tiba perempuan tu terdiam. Masa tengah melahap tu, terdiam. Perlahan-lahan,
Perempuan tu menoleh ke belakang. Dekat tangan dia terdapat seketul daging mentah yang masih berdarah. Kok ia pun makan-makanlah KFC ni daging mentah korang. Mananya tak tergamamnya. Mulut perempuan tu yang selekeh menunjukkan ia sedang meratah daging tersebut. Ayo, daging mentah pun sedap ke? Nak takut apa? Kau tak nampak ke aku tengah makan ni? Perempuan tu mengeluarkan suara yang sangat garau. Nak buat takut apa? Aku tengah makan ni. Yang kau tu tak takut ke duduk kat sini? Ditanyanya balik semula perempuan tu pada si Buntal ni. Buntal terdiam 1000 bahasa. Wajah yang dia lihat tu memang sangat dikenali oleh Buntal. Seorang gadis dari kampung sebelah yang baru je meninggal dunia korang. Samalah. Dia pun memberanikan diri dia si Buntal ni. Maaflah cik. Cik teruskan sahaja kerja cik tu. Saya balik dulu ya. Berani nak lari. Perlahan-lahan Buntal tu berundur, berpusing. Lepas tu Buntal terus melarikan diri ke tempat dia parkingkan motor dia. Tanpa memikirkan tentang apa-apa pun, dia terus memecut meninggalkan segala bagai peralatan memancing itu kat situ. Memang tak ambil lagi. Tamat sudah, imbas kembali. Akak teruskan dekat rumah Tok Sidang. Kau ni biar betul Buntal. Kau kenal ke perempuan tu? Tanya Pak Kasim. Ya, saya kenal sangat budak perempuan tu. Nama dia Tina. Dia baru je meninggal dunia lepas terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dia dari kampung Pinang Sepoyan tu. Pak Kasim terdiam. Dia renung ke arah jendela sambil dia fikirkan sesuatu. Mak Melah muncul dari arah dapur. Bang, alang-alang si Buntal ni dah cerita. Saya nak bagi tahu sikit ni. Kat kampung sebelah tu sekarang ni tengah kecoh. Orang asyik kena rasuk je bang. Yang peliknya, setiap mereka yang disampuk tu mesti melihat kelibat orang yang mereka kenal yang dah meninggal dunia. Bukan seorang je bang. Dah macam-macam orang dah yang nampak. Dah 2 bulan juga perkara ni terjadi bang. Jelas Mak Melah pada suami dia. Buntal dengan Pak Kasim memandang sesama sendiri. Maknanya bukan arwah Tina sahajalah. Ya Mak Melah? Yes, you are correct, jawab Mak Melah dalam bahasa Inggeris Jawa dia tu. Yang awak ni pula mana tahu cerita ni? Tanya Pak Kasim. Lah, saya kan ahli Persatuan Mesyuarat Tingkap, ahli dari kampung sebelah yang ceritakan pada saya. Saya buat diam je lah sebab kampung sebelah kan. Takkanlah saya masuk campur. Tak tahu pula dah merebak sampai ke sini. Pak Kasim terdiam semula. Otak dia ligat memikirkan sesuatu. Beginilah Buntal. Kau balik dulu. Jangan kau gatal pula pergi ke lombong tu balik. Aku akan siasat perkara ni. Baik Pak Kasim. Saya minta diri dulu ya Pak Kasim. Lepas tu Buntal dia bersalam dengan Pak Kasim. Lalu si Buntal tu terus beredar. Pelik betul. Apa lagi yang kamu tahu Melah? Itu saja. Cuma mereka ada bagi tahu kat kampung sebelah ada seorang bomoh yang power. Dialah yang settlekan semua hal tu. Itu yang tak kecoh sangat tu. Oh, macam tu. Tak apalah. Nanti saya siasat dahulu. Mak Melah mengangguk. Kemudian dia terus beredar semula pergi ke dapur. Keesokan harinya di gerai Pak Sueb, aku peliklah dengan si Buntal tu. Semalam petang, dia ada cerita ke tak kat Pak Kasim tu? Cerita ke hidup? Jangan pula tiba-tiba tu je sampai ke sudah. Bila nak habis ceritanya, sambil ketawa tu dia cakap tu. Tekik kedengaran mereka yang ada di gerai Pak Sueb semua tergelak dengan gelagat Pak Sueb. Aku rasalah kan Pak Kasim dah backhand kot kepala si Buntal tu. Mau teling kepala dia. Sambil dia ketawa lagi. Kakak. Sekali lagi ketawa tu memecah suasana mendengarkan lawak Mael yang tak adalah lawak sangat pun. Si Mael korang yang cakap. Gelak nak ambil hati je lah semuanya. Takutlah si Mael tu macam kecewa kan.
Pak Kasim. Dari manalah gamaknya tu Pak Kasim? Karim menuding jari ke arah Pak Kasim yang sedang menunggang motor C70 dia tu. Pak Kasim dia memperlahankan tunggangan untuk singgah di gerai tersebut. Selepas memberhentikan motor dan ditongkatkanlah motor dia, Pak Kasim diturun masuk dan duduk dekat meja yang hujung. Meja tu kosong. Sueb, teh ais satu. Pinta Pak Kasim sambil tangan dia tu mengibas-ngibaskan kola baju dia sebab situasinya cuacanya agak panas. Sambunglah cerita korang. Aku datang je korang diam. Aku datang je korang diam. Macam korang ada nampak jin pula. Sambung cerita. Sarip dan kawan-kawannya tu tersengih kambing je bila melihat Pak Kasim berkata sedemikian. Pak Kasim, si Buntal ada datang rumah Pak Kasim tak? Tanya Mail. Ada. Petang semalam dia ada datang. Apa ceritanya Pak Kasim? Story lah sikit. Pinta Sarip. Alah, tak ada apa-apalah. Dia cerita dia jumpa hantu seorang perempuan kampung sebelah masa dia mancing kat Lombong, itu je. Korang tak payah risaulah. Mereka semua memandang antara satu sama lain. Ada yang menelan air liur tau. Air berubah muka korang semua. Takut ke? Tak adalah takut Pak Kasim. Seram je. Jawab Mail. Tak payah seram lah. Korang dengan setan tu sama je sekaum. Pak Mail, dia bergurau dengan selamba. Tapi gurauan tu kasar juga korang. Amboi Pak Kasim, kami ni anak muda teras generasi akan datang tau. Setakat hantu tu kami ketis je. Balas Sarip sambil dia mendabik dada dia. Iyalah tu. Sekali lagi Pak Kasim menemplak pada anak muda tu. Kali ni sambil merenung ke arah lain. Dengar boleh, percaya jangan. Tapi kan Pak Kasim, kenapa dia tak nak cerita semalam? Tanya Mail. Pak Kasim menghirup air teh ais dia sehingga habis. Lepas tu dia bingkai bangun untuk dia berlalu. Dah, korang selalu bully dia. Mestilah dia takut. Bukan boleh percaya korang ni. Sueb macam biasa. Belanja sidang. Pak Kasim terus menaiki motor dia dan berlalu. Itulah kerja dia. Nak minum free je lah. Hampir Pak Kasim. Adakah dia kata kita ni setan? Mail mengatakan ketidakpuasan hati. Tak payah risaulah. Ini Sarip lah. Hantu pun aku jentik je dekat hidung dia. Sambil ketawa. Woi, jangan cakap besar. Silap-silap hantu tu ada dekat sebelah korang sekarang. Dengar apa yang korang cakap. Pak Sueb mencelah. Mereka semua terdiam. Kemudian mata mereka melilau. Memandang ke kiri, ke kanan, ke belakang. Masing-masing dah rasa cuak tu. Kah. Baru aku cakap macam tu, semua dah pucat. Berani bendanya. Pak Sueb ketawa berdekah-dekah sambil dia membongkokkan badan dia, memegang perut dia. Bom masa je lah yang Pak Sueb ni tahu. Marilah kawan-kawan, kita pergi berfoya-foya. Kata Sarip, bingkas bangun. Pak Sueb macam biasa. 35. Tambahnya lagi. Yang ni pun memang kaki bukan makan free, tapi kaki masuk buku 35. Hampir. Macam manalah nak maju bisnes aku ni kalau orang macam korang ni jadi pelanggan. Nak berfoya-foya konon. Minum pun hutang. Keluh Pak Sueb sambil dia memandang Sarip and the gang berlalu pergi. Pada malam tu Sarip sedang menunggang basikal hebat dia untuk balik ke rumah. Umum di kampung semua tahu bahawa Sarip adalah ketua gangster basikal di kampung tersebut. Kampung Pinang Seguni. Dia sangat digeruni oleh rakan dan musuh dia. Dia dan pengikut setianya Mae, Mikael dan Fadil selalu menjalankan kerja-kerja haram untuk menunjukkan bahawa mereka adalah gangster paling besar di kampung tersebut. Tak ada siapa pun yang boleh lawan mereka punyalah. Setakat jenayah-jenayah bertahap antarabangsa macam curi ayam, rembat getah skrap, lepas tu curi tong gas, dah menjadi seperti makanan harian mereka. Gangster sungguh. Berbalik pada cerita. Sarip yang sedang berbasikal tu, dia harus melalui kawasan perkuburan untuk sampai ke rumah dia. Dia pun bersiul macam biasa je. Siul untuk memecah kesunyian. Dia bukanlah berani sangat pun. Sambil bersiul tu, mata dia tu melilau memandang ke semua arah.
Tiba-tiba, seekor biawak melintas jalan. Sarip terkejut hingga dia hampir terbabas ke tepi jalan. Lah habau punya biawak. Oi, berani kau kacau aku ya? Ini Sarip lah. Biawak pun dimarahnya. Sedang dia nak mulakan semula tunggangan basikal itu, basikal dia terasa berat. Dia cuba kayup, tapi langsung tak bergerak. Dia turun dari basikal. Apa hal pula tak nak bergerak ni? Tayar rosak ke? Dia monolog sendirian lah. Sambil tu dia tengok-tengokkan basikal dia tu. Dia nak tengok apa yang buatkan basikal itu berat. Dia cuba goyang-goyangkanlah basikal dia. Basikal tu tak bergoyang walaupun sedikit. Dia melepaskan pegangan basikal tu. Basikal tu tetap berdiri teguh. Hairan. Peliknya. Aduh, apa ni? Janganlah kacau Tito. Tito ni gangster tau. Dahi Sarip ni dah ada penuhi dengan peluh. Tito. Mata dia melilau memandang ke seluruh tempat. Dia dah risau. Kaki dia macam terpaku tau. Nak bergerak pun dia rasakan sangat berat je. Tiba-tiba ada satu hembusan angin yang kuat datang sekali lalu dari arah belakang. Basikal yang tegak berdiri tu pun rebah. Meremanglah bulu tengkuk si Sarip ni. Dia perlahan-lahan dipusingkan badan dia. Seorang perempuan tua dengan rambutnya yang panjang sehingga menutup seluruh muka perempuan tua tu terjekat berdiri di belakang dia. Perempuan tua tu menunduk kepalanya menampakkan rambutnya yang panjang mengurai. Sarip terkejut dan tak mampu nak kata apa-apa. Peluh memenuhi seluruh muka dia. Lidah dia seolah-olah macam terkunci. Wanita tu perlahan menaikkan muka dia. Tadi kedudukan dia macam ni. Dia naikkan muka dia. Rambut dia terselak sedikit, tetapi jelas menunjukkan mata wanita tua tu merah. Lidah dia panjang. Muka dia penuh dengan darah menyeringai ke arah Sarip. Sarip dah tak mampu dah nak kata apa-apa. Dia terkedu dekat situ dah. Dah bergoyang kat situ dah. Wanita tu tiba-tiba meluru ke arah Sarip yang tercekat. Lepas tu, wanita tu memeluk Sarip. Pada masa tu, pandangan Sarip jadi gelap. Sarip dah pingsan dah dekat situ. Dah tak boleh nak kata apa dah. Pada malam tu, ramai orang kampung yang berkumpul dekat halaman rumah Sarip tau. Ayah dia, Pak Sidi, sedang berbual dengan mereka yang datang sambil menunggu kedatangan Pak Kasim. Lambat pula Pak Kasim ni. Tak lama kemudian, Pak Kasim pun datang lah. Pak Kasim dia pakai motor dia. Lepas tu dia terus pergi mendapatkan Pak Sidi. Apa cerita di? Macam mana keadaan Sarip? Ini yang aku risau ni. Dia balik tadi terus buat berperangai pelik. Tak reti aku nak ceritanya. Jom, kau tengok sendirilah. Pak Sidi dia bingkas, dia tarikkan tangan Pak Kasim naik ke rumah dia. Pak Kasim terus dibawa ke dalam bilik Sarip. Diselaknya langsir pintu, Pak Kasim terkejut. Sarip berkemban seperti seorang perempuan korang. Duduk bersimpuh seperti perempuan dan muka dia, ya Allah, ditaruh make up. Dia sedang duduk sambil menyanyikan lagu Pohon Beringin. Macam dalam filem klasik bawang putih, bawang merah. Dia juga sedang kononnya menyikat rambut seperti menyikat rambut yang panjang. Sarip, kau apa hal? Apa dah jadi dengan Sarip? Sarip, kau dah kenapa? Tanya Pak Kasim. Pak Kasim tahan gelak. Korang memang tahan gelak. Memang nampak lembut, gegel. Sarip dia berhenti menyanyi. Dia menoleh ke arah Pak Kasim. Siapa Sarip? Saya Putri. Lembut je Sarip masa tu. Suara Sarip dah jadi seperti perempuan. Pak Kasim terkejut. Kepala Pak Kasim ligat memikirkan sesuatu. Pak Sidi dia menarikkan kembali keluar dari bilik Pak Kasim tu sebelum Pak Kasim tu terus terpesona dengan wanita yang comel-comel ayu macam tu. Kasim, aku tak tahu nak buat apa ni. Geli-geleman pula aku bila aku tengok perangai si dia ni. Itu bukan anak kau tu. Dia dirasuk je lah Pak Kasim. Apa? Pak Sidi terkejut. Di ruang tamu rumah Pak Sidi, Pak Kasim dan orang-orang kampung sedang membincangkan sesuatu. Macam ni Kasim.
nak buat apa ni? Biskut kering dah habis kau tibai. Idea tak dapat lagi. Pak Sidi menyatakan kerisauan dia. Pak Kasim diam seribu bahasa. Gayanya seperti seorang Perdana Menteri yang sedang memikirkan masalah negara. Dengar kata dulu Pak Kasim pun boleh mengubatkan. Pak Kasim tak nak cuba ke? Endut mencelah. Sekali lagi Pak Kasim diam seribu bahasa. Dipandangnya si Endut. Lepas tu dia pun cakap lah. Aku ni bukan tak nak buat. Tapi dah lama dah tak beramal. Takut tak menjadi je. Alah Pak Kasim, daripada kita tak buat apa-apa ni, baik kita cuba. Cadang Husin lampoyang. Pak Kasim dia bingkas bangun. Lepas tu dia berjalan mundar mandir sambil kedua tangan dia tu disilangkan ke belakang. Gaya macam Perdana Menteri lah, sibuk sangat dia tu. Baiklah, aku cuba. Endut, Husin, kau pergi carikan aku telur ayam kampung 5 biji. Limau nipisnya 5 biji. Setanggi roti gardenia yang inti coklat dan air teh bunga sekali. Pergi cepat. Aik, Pak Kasim. Dah kenapa dengan roti dengan air tin bagai? Tanya Endut. Yang tu aku nak makan. Lapar ni. Jawab Pak Kasim dengan muka serius je. Sampai habis kau tala biskut kering aku. Ni nak roti pula. Bidas Pak Sidi. Pak Kasim dia senyum je lah. Dia memang kuat mencekik. Sebab tu badan pun tak pernah kurus. Makan pun nasi nak free je. Kat mana-mana pergi mesti nak free je. Endut dengan Husin dia terus pergi mencari apa yang diminta. Jangan lupa aku punya roti dengan aku punya aitin. Abang-abang handsome semua tengah buat apa tu? Nak lawan puteri je. Sarip secara tiba-tiba muncul di tengah ruang tamu dalam keadaan bersimpuh dengan sambil-sambil tangan dia. Macam tu, macam gegar sangat. Mereka semua terkejut lah. Sebab ia berlaku tanpa mereka semua sedari. Tiba-tiba lah muncul. Hoi puteri, kau dah tahu kau tu perempuan yang kau pergi rasuk orang jantan dah, kenapa? Geli kau tahu tak? Bentak Pak Kasim. Suka hati kita lah nak sampuk siapa pun. Tua kutuk. Jawab Sarip sambil dia mengerling seperti seorang pondan. Geli akulah. Sidi, aku tunggu kat bawah. Barang dah sampai sekarang, aku naik balik. Pak Kasim dia bingkas bangun, lepas tu dia turun menuju ke parking dekat hadapan rumah. Semasa dekat parking, Pak Kasim yang sedang berbual dengan penduduk kampung yang lain didatangi oleh Pak Sidi. Kasim, aku ada benda nak bagi tahu kau ni berkenaan hantu puteri tu. Apa dia? Dari cara dan gaya dia, aku teringat arwah moyang aku dululah. Gaya dia tu sama sangat. Arwah dulu pun orang panggil puteri. Nama betul dia Nek Semah. Macam mana kau tahu? Kau pernah jumpa arwah moyang kau ke? Tanya Pak Kasim. Pernahlah juga. Cuma dia meninggal masa umur aku 10 tahun. Aku ingatlah. Itu je yang dijawab oleh Pak Kasim. Pak Kasim dia termenung seketika. Dalam otak dia teringatkan cerita si Buntal dan isterinya tu berkenaan kejadian baru-baru ni dan apa yang sedang terjadi dekat kampung sebelah. Pelik, takkan secara kebetulan. Kata Pak Kasim dalam hati. Nampak gayanya apa yang terjadi di kampung sebelah dah merebak ke sini. Salah seorang sidang kampung adalah menjadi tanggungjawab bagi Tok Sidang untuk menjadi hero. Apa-apa pun, Pak Kasim kena cuba lawan benda yang merasuk si Sarip. Dia nak tahu sejauh mana keampuhan setan yang membuat onar tu. 1 jam kemudian, barang-barang yang diminta oleh Pak Kasim pun sampai. Tanpa berkata apa-apa, Pak Kasim terus membaham roti dengan air tin yang dipesan. Sebaik ada. Jom kita naik ke atas. Endut, Husin, Sidi, korang tolong aku pegang si Sarip. Yang lain tunggu dekat bawah, kata Pak Kasim setelah selesai mencekik. Sidi, bawa 1 dulang pisau kecil, lighter, sedikit beras. Beras tu kau letak dalam satu bekas kecil. Baik Pak Sidi. Baik Pak Sidi. Baik Pak Kasim. Pak Sidi dia terus menuju ke dapur. Dekat ruang tamu, Pak Kasim dia terus bersila di hadapan Sarip yang masih lagi dalam keadaan bersimpuh. Setelah barang yang dia minta tu sampai, Pak Kasim terus membakar setanggi yang dicucuk ke sebiji limau nipis. Mulutnya Pak Kasim ni ligat membaca bacaan-bacaan yang pernah dipelajarinya dulu. Dia tulis isim-isim macam tu. Mata Pak Kasim tepat memandang ke arah Sarip. Pun begitu,
Sarip seperti tak takut pun. Ayu juga dia. Dia masih lagi bersimpuh sambil mulut dia menyanyi perlahan lagu yang tak boleh difahami ayat dia. Oh, gengengo. Tapi tak faham lah. Pak Kasim dia tiupkan asap setanggi ke arah Sarip. Tiba-tiba, Sarip tersentak. Hoi, kau buat apa ni? Pak Kasim dia masih lagi meneruskan pembacaan dan dia meniup asap setanggi itu tanpa menghiraukan bentakan Sarip. Hoi, berhentilah. Kau nak mampus? Sarip dah mula ingin bertindak ganas. Pak Kasim dia mengenyitkan mata je ke arah Pak Sidi. Oh, ingatkan kenyit mata dekat Sarip. Dia kenyitkan ke arah Pak Sidi, Endut dan Husin. Mereka faham. Lepas tu mereka terus datang menerpa memegang Sarip. Lepaskan aku dah, lepaskan. Tiba-tiba muka Sarip berubah menjadi seorang perempuan tua yang hodoh. Selepas tu berubah seperti biasa. Perubahan tu berlaku sekejap. Mereka yang memegang tu rasa gementar bila melihat wajah tua yang amat mengerikan tu. Jangan lepaskan dia, jangan takut. Dia tak boleh buat apa-apa, kata Pak Kasim. Pak Kasim dia mencapai buah limau. Lepas tu dia potongnya buah limau tu. Mulut dia masih lagi tak berhenti membaca isim. Dia memerah potongan limau tu ke atas beras yang ada dekat dalam bekas. Selepas satu-satu dia perahkan limau tu hinggalah habis. Dia mengaut segenggam beras. Lepas tu dia letakkan dalam genggaman dia. Lepas tu genggaman dia tu dia letak atas lutut. Putri, aku nak kau keluar sekarang dari tubuh Sarip. Kau keluar sekarang. Tak nak. Pak Kasim dia melemparkan beras yang digenggam tu, yang digenggam tadi tu. Serentak Sarip pun meraung kesakitan. Jeritan yang menyerupai wanita tu amat menyayukan hati. Kau nak keluar ke tak nak? Belum sempat Sarip tu nak jawab, dia dah dilempar lagi dengan beras oleh Pak Kasim. Hoi, sabarlah. Aku baru nak jawab. Belum jawab lagi. Kau nak keluar ke tak nak? Tak nak. Wow. Lebih baik aku tak payah tanya. Nah, ambil. Pak Kasim pun dilemparkan lagi beras tu. Nanti. Jangan lempar lagi. Aku lapar. Bagilah aku makan. Lepas tu aku janji, aku akan keluar. Pak Kasim dia angkat sebiji telur. Lepas tu dia alinkan, dia gerakkan ke ibu jari kaki Sarip. Dia alinkan telur tu. Siapa tuan kau? Pak Kasim bertanya sambil dia mencapai sebiji lagi telur untuk dialinkan, diulurkan kepada Sarip tu. Tak boleh bagi tahu. Tak boleh. Nanti dia tak bagi aku makan. Memang tak boleh. Jangan tanyalah, tak boleh bagi tahu. Habis tu yang kau lapar ni dia bagi makan sangat ke? Makanan kegemaran aku ulat tokak. Dia je yang boleh bagi aku makan ulat tokak tu. Kau apa tahu? Ulat tokak? Jarang sekali Pak Kasim mendengar nama ulat tu. Bukan senang nak jumpa. Ulat tu makan daging manusia hidup. Benda yang sangat jarang ditemui. Setelah habis dialinkan semua telur tu, Pak Kasim dia memegang ibu jari Sarip. Aku dah bagi kau makan. Sekarang keluar. Kau percaya cakap aku bodoh lah kau ni. Kau ni memang bodoh kau main-mainkan aku ya. Kau nak keluar ke tidak? Pak Kasim memicit ibu jari Sarip. Menggelupur Sarip dia menahan kesakitan. Berhenti. Janganlah buat lagi sakit. Jangan. Pak Kasim dia tak menghiraukan rayuan tu. Dia terus memicit ibu jari kaki Sarip. Sarip yang bersuara seperti perempuan tu melaung seperti perempuan gila. Dah tak ada ayu dah. Jeritan dan rayuan Sarip tu semakin lama semakin pelan je. Dia seperti keletihan. Tiba-tiba keluar asap dari hidung, telinga dan mulut Sarip. Serentak dengan tu, satu bau yang amat busuk seperti bau mayat menerjah ke hidung masing-masing. Mereka bertiga yang memegang Sarip hampir nak termuntah. Korang tak tahan. Memang betul-betul bersebelahan dengan mereka kan. Sarip pun pingsan. Pak Kasim dia berhenti memicit ibu jari Sarip. Dia terus mencari dinding. Lepas tu dia pergi dapatkan dinding untuk bersandar. Penat korang. Alhamdulillah dia dah selamat, kata Pak Kasim sambil termengah-mengah. Kau rasa dari mana datangnya benda ni, Kasim? Tanya Pak Sidi. Benda tu bukan moyang kau. Dia menyerupai moyang kau untuk mengaburi mata kita semua. Ada orang yang hantar tu, jawab Pak Kasim. Orang hantar? Bila masa pula aku bermusuh dengan orang? Kau tu tak adalah. Anak kau tu ramai musuh. Aku malaslah nak cerita buruk anak kau.
Kau sebagai bapa dia, kau sendiri tahulah. Pak Kasim dia mengangguk. Lemah je. Dia sedar anaknya tu bukanlah orang yang baik. Selalu je buat kacau dekat kampung tu. Tiba-tiba Sarip sedar dari pingsan. Aku kat mana? Aku kat mana ni? Dah tak ada dah suara perempuan. Aku kat mana ni? Macam tu. Sementara tu korang dekat satu pondok ni kan, di sebuah pondok kat hujung bendang, seorang lelaki sedang duduk menghadap nyalaan lilin yang disusun kat dinding. Keadaan kelam membuatkan lelaki tu tak boleh dilihat dengan jelas. Lelaki tu memakai pakaian hitam dengan tanjak dekat kepala. Lelaki tu kelihatan asyik mengangguk-nganggukkan kepala dia ke kiri, ke kanan sambil membaca sesuatu yang tak dapat difahami. Kalau kita dengar pun kita tak faham. Dekat sekitar pondok tu, semerbak bau wangi setanggi yang turut dibakar di hadapan lelaki tu. Selang beberapa ketika, bau wangi yang menyelubungi suasana bertukar menjadi busuk seperti bangkai. Di belakang lelaki tu muncul 3 lembaga yang bersalut lumpur, entah dari manalah datangnya, tak tahulah. Sambil merangkak, lembaga-lembaga tersebut mendekati lelaki tu. Seperti tahu je dengan kehadiran 3 lembaga tu, lelaki tu pun berdiri, dia berpusing dan menghadap ke arah mereka. Setelah tu, dia melipat seluar dekat kaki kanan dia hingga ke paras peha. Ada balutan dekat kaki dia, lalu dia membuka balutan tersebut. Dalam sama-sama je, jelas kelihatan kaki lelaki tu dipenuhi dengan kudis yang berulat dari paras betis hingga ke peha. Mengemut ulat tu jatuh ke lantai. Lalu diratah dengan lahapnya oleh 3 lembaga tersebut. Tak cukup dekat lantai, kesemua ulat yang bergerak-gerak dekat kaki lelaki tu dijilat oleh lembaga-lembaga tu. Perkara tu berlaku hinggalah tak ada seekor pun ulat yang masih berada dekat kudis lelaki tersebut. Setelah selesai dan lelaki tu dah membaluti semula kaki dia tu, dia terus duduk menghadap 3 lembaga yang masih berada kat situ. Di tangan lelaki tu terdapat 3 helai kain putih seperti tali yang lusuh sepanjang 2 kaki. Setiap kain tu diikat dekat leher lembaga tu. Sambil mulutnya lelaki tu berkata sesuatu yang tak difahami. Lembaga-lembaga tu mengangguk seperti sedang menurut perintah. Beberapa minit kemudian, lembaga-lembaga tu hilang dari pandangan. Yang tinggal hanyalah lelaki tu yang masih lagi dalam keadaan bersila. Tiba-tiba satu angin kuat datang sekali lalu je, membuatkan kesemua lilin dekat situ terpadam dengan sendirinya korang. Lalu keadaan menjadi gelap gelita. Ni akak sambung pula part di rumah Sarip. Aku kat mana ni? Sarip dia dah sedar dari pingsan. Lepas tu dia bangun, dia duduk bersila. Kau kat rumah, Rip. Tadi kau kena sampuk. Macam mana kau boleh ke sana? Apa yang kau ingat? Pak Sidi bertanya pada anak dia. Pak Kasim berada di sebelahnya Pak Sidi sambil menggulungkan rokok daun. Sarip memicitkan dahi dia. Dia pening sebab dia masih rasa sangat loya pening. Muka dia berkerut. Dia cuba ingat apa yang berlaku. Ingat lupa macam tu. Tadi masa Rip nak balik, masa lalu dekat kawasan kubur, tiba-tiba basikal Rip tak boleh nak gerak. Rip pun turunlah. Lepas tu ada satu lembaga perempuan, tua-tua, perempuan tu tua, berdiri di belakang Rip. Perempuan tu dia meluru ke arah Rip, lepas tu dia pelukkan Rip. Lepas tu apa Lepas tu Rip tak tahu dah apa-apa lagi dah. Sampailah sekarang ni. Sampai ni lah. Sarip menjelaskan kepada ayah dia macam mana dia nak ingat dia dah pingsan. Pak Sidi dia memandang Pak Kasim yang asyik menggulung rokok aja dari tadi. Dia gulung. Apa pendapat kau, Kasim? Pak Kasim seperti terjaga dari mimpi dia. Sarip, kau cerita balik. Aku tak ambil perhatian tadilah. Kau cerita kat aku balik. Alah Pak Kasim ni, dahlah saya ni telah dinodai. Dah tu Pak Kasim nak suruh saya cerita lagi. Peninglah Pak Kasim. 2 kali dinodai lah saya Pak Kasim. Sambil gelak je Pak Kasim. Aku gurau sikit pun nak marah. Aku dengar lah. Tapi kan kau mesti tak tahu apa yang kau jadi hantu pondan kan? Kalau kau tengok diri kau sendiri, confirm kau sendiri akan termuntah. Dengan mengejek je Pak Kasim tu ketawa kan.
Biar betul Pak Kasim, tanya Sarip. Ya, jom kita gelakkan dia ramai-ramai. Gangster Pondan. Lagi kuat Pak Kasim membaham si Sarip. Pak Sidi pun tak dapat nak menahan gelaknya tu, lalu turut sama tergelak. Aku rasa si Endut ada rakam tadi. Endut, nanti post kat FB tau. Jangan lupa tag aku. Jangan lupa tu. Pak Kasim berteriak. Si Sarip pun hangin satu badan. Nak dimarahnya nanti orang kata kurang ajar pula. Dia pun bingkas bangun, lalu dia terus berlari masuk ke bilik sambil menutupkan muka dia. Kalau bab membaham, bukan main lagi ya kau. Terror kau ya. Mereka semua yang ada kat situ ketawa berdekah-dekah. Memang kelakar korang kalau kita berada dalam situasi tersebut. Masuk pula cerita kampung sebelah. Cerita kampung sebelah, Kampung Pinang Sekoyan. Seorang bomoh sedang asyik mengubati seorang pesakit. Seorang gadis yang berumur lingkungan 18 tahun. Nama bomoh tu Wak Sukar. Si gadis tu dipegang ke semua kaki dan tangan dia oleh ahli keluarga. Dia mengilai seperti orang gila. Matanya si gadis tu terbeliak seperti nak terkeluar dari tengkorak. Suara si gadis tu nyaring mengalahkan suara Zian Asin. Wak Sukar yang berpakaian jubah sedang memegang sekeping piring yang di atasnya penuh dengan kalimah Wafa Al-Mujarrobat. Mulutnya terkomat kamik membaca sesuatu sambil ditiup ke piring tersebut. Di atas piring pula terdapat seketul batu yang berbentuk lonjong yang ligat berpusing dan bergerak ke serata piring. Setiap kali ditiup, batu tu akan berpusing lebih laju. Dan setiap kali batu tu ditiup, setiap kali itulah gadis tu akan mengilai, menahan kesakitan. Hoi, Hanat, panaslah, jerit gadis tu sambil-sambil mengilai je. Wak Sukar dia berhenti meniup. Batu yang berpusing tu berhenti dengan sendirinya. Sambil dia memegang piring, dia memandang tepat ke arah muka gadis tu. Kau nak keluar ke tak nak? Aku tengah cool ni. Kan aku tiup lagi nak. Katanya sambil dia mengacah-acah muncung dia kononnya seperti nak meniup. Macam tu. Janganlah weh. Matilah nak. Macam mana aku nak keluar? Nanti tuan aku marah. Peduli apa aku dengan kau punya tuan. Malas aku nak layan kau. Aku nak sambung balik. Dia terus meniup kembali batunya tu dan batu tu terus berpusing kembali. Serentak dengan tu, gadis tu mengilai kembali sambil menahan sakit. Makna dia mengilai tu sebab dia sedang menahan sakit. Okey, selesai untuk episod yang kelima. Setakat tu sahaja story akak pada kali ni. Kalau korang nak dengar untuk episod yang seterusnya akan datang, insyaAllah akak akan sampaikan episod yang ke-6 hingga ke-10. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita jangan ikut yang mana tak elok. Kita ambil yang elok je korang. Terima kasih kepada korang semua kerana sudi mendengar dari awal sehingga akhir. Sehingga kita bertemu lagi untuk siri Koka. Bye, assalamualaikum. Sorry. Sehingga kita bertemu lagi untuk kisah bersiri Toka. Bye, assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Terima kasih.